Makam sabar ni, apa saja yang menimpa dia, dia bersabar. Apa saja yang datang melanda dalam hidup dia, dia dapat sabar. Tapi adakah itu segala-galanya? Tidak. Ada lagi makam yang lebih tinggi, iaitu makam syukur. Makam syukur lebih tinggi daripada makam sabar. Jadi apabila yakin bertambah, makam berubah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah, assalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad al-Fatih lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna alladhi ma yanfa'una. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan wasi'a wa na'udzubika min 'ilmin la yanfa' min qalbi la yakhsha'. Allahumma aftah alaina futuhal arifin warzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa imanal muttaqin ya arhamar rahimin. Allahumma nawwir qulubana bi'ilmik wasa'min abdanana fi ta'atik. Allahumma nawwir qulubana binuri ma'rifatik wa tahhir qulubana an ghairik. Allahumma aftah alaina fathan qariba fi ulumil aqliyati wan naqliyah bijahi sayyidina wa maulana Muhammadin khairil bariyah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, pencipta tujuh petala langit dan tujuh petala bumi dan segala perbendaharaan yang berada di antaranya. Selawat dan salam ke atas Nabi junjungan besar kita, kekasih kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan ke atas ahli keluarga baginda, dan ke atas para sahabatnya, dan ke atas mereka yang mengikuti jalan mereka yang terdahulu dengan cara yang terbaik sehingga hari kiamat. Alhamdulillah, ayahanda bonda muslimin muslimat yang dirahmati dan diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Syukur kita pada malam yang berbahagia ini dihimpunkan lagi dalam kuliah bulanan untuk kita sama-sama menyambung pengajian kitab Risalah Tauhid yang dikarang oleh Syekh Arsalan Ad-Dimashqi rahimahullah. Mari kita bacakan ummul kitab dan hadiahkan kepada beliau dengan niat mudah-mudahan Allah kurniakan kita keberkatan ilmu, dibukakan kefahaman zahir dan batin, dan dicurahkan ke dalam dada kita seperti mana yang telah dilimpahkan ke dalam dada beliau. Wa ila hadratin nabiyil mustafa sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik. Kita berada pada muka surat 16, fasal yang ke-6. Cabang daripada pertambahan iman. Kata penterjemah, setelah Syekh Arsalan rahimahullah menyebutkan perkara yang menambah iman dan ilmu yaqin, beliau masuk membicarakan apakah buah-buah yang terhasil setelah iman dan yakin bertambah. Baik, apabila iman seorang bertambah, yakin seorang bertambah, yakni keyakinan kepada Allah bertambah, yang bermakna makrifatnya bertambah. Apabila sebut yakin bertambah, bermakna pengenalan dia kepada Allah Subhanahu Wa Taala bertambah. Baik, apakah hasilnya? Apakah buahnya? Apakah natijah apabila seseorang itu makrifat atau pengenalannya kepada Allah bertambah? Apa hasil daripada yakin bertambah, iman bertambah? Berkata Syekh, "Idza zada imanuka nuqilta min halin ila halin, wa idza zada yaqinuka nuqilta min maqamin ila maqamin
Asy-syari'atu ju'ilat laka hatta tatlubuhu minhu bihi ta'ala laka. Maksudnya, apabila telah bertambah iman kamu, dipindahkan kamu dari suatu hal kepada hal yang lain. Baik, iman adalah sesuatu yang boleh bertambah dan berkurang dalam jiwa kita. Al-imanu yazidu wa yanqus. Iman boleh bertambah dan boleh berkurang. Daripada segi apa yang bertambah dan berkurang tu? Iman boleh bertambah dan berkurang daripada segi kesempurnaannya. Ya. Apabila semakin bertambah, semakin dia menuju kepada kesempurnaannya. Apabila berkurang iman, maka kurang kesempurnaannya. Ya. Kurang iman bukan bermakna dia terus tak ada iman. Kerana apabila seorang mengucapkan La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, dia sudah ada asas iman. Iman yang paling basic dia sudah ada. Dan itu tapaknya, tapak iman apabila seorang mengucapkan syahadah. Akan tetapi di atas tapak iman tersebut ada binaannya. Jadi binaan iman itulah yang boleh berkurang, yang boleh bertambah. Ya. Maka apabila iman bertambah, maka dipindahkan kamu dari suatu hal kepada hal yang lain. Hal yang dimaksudkan di sini adalah suasana hati manusia. Hal yang dimaksudkan adalah keadaan qalbu, suasana hati. Itu sesuatu yang menguasai hatinya. Ya. Hal ataupun ahwal. Ahwal, iaitu suasana hati. Hati manusia ni kadang boleh terlalu mabuk bercinta. Kadang-kadang boleh berkurang. Itu hal. Ya. Dia boleh buat dia dalam keadaan tenggelam, maghrum. Buat dia dalam keadaan yang sangat asyik. Kadang-kadang ia buat dia dalam keadaan stabil. Ya. Itu hal, itu suasana hati. Dulu waktu kita mula-mula zaman bercinta dulu. Zaman awal-awal kahwin, awal-awal muda-muda. Ada sesuatu yang menguasai hati manusia ketika dia dalam keadaan angau, kepayang, mabuk kepayang bercinta. Mana hal suasana hati itu sekarang? Suasana masa awal-awal kahwin. Orang yang menjadi pengantin baru, hatinya, bagaimana suasana hatinya terhadap pasangannya? Bagaimana keadaan hatinya? Dan setelah 10 tahun kahwin, 20 tahun kahwin, 30 tahun kahwin, dia memiliki hati yang sama dengan hati yang dimiliki ketika malam pertama kahwin. Tapi suasana hati berbeza. Sebelum kahwin, suasana hatinya berbeza. Malam pertama, suasana hatinya, hari pertama nikah, suasana hatinya berbeza. Seminggu pertama pernikahan, hatinya dah mula berubah. Dan berubah, dan berubah, dan berubah. Ya, jadi hal adalah suatu suasana hati yang boleh berubah-ubah. Ya. Jadi apabila iman meningkat, hal keadaan hati itu, maksudnya asyiknya semakin meningkat kepada Allah. Cintanya semakin meningkat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Rasa asyik, rasa rindu kepada Allah Subhanahu Wa Taala meningkat. Ya. Rasa tidak ingin berpisah. Ini adalah lumrah dalam percintaan. Lumrah dalam percintaan, hatinya tidak ingin merasakan kejauhan, tidak ingin merasakan perpisahan daripada yang dicintainya. Itu maksud hal. Ya. Okey, jika telah bertambah yakin pula, yakin, dipindahkan kamu dari suatu makam ke makam yang lain. Makam adalah status hati. Dia bukan suasana lagi. Dia dah kedudukan.
kedudukan hati. Yang ini dia lebih tetap keadaannya. Hati itu apabila mencapai suatu makam, dia tetap pada makam tersebut. Contohnya apabila hati itu mencapai makam syukur. Orang yang mencapai makam syukur, dia tak berubah. Dia bukan macam hal. Hal ni boleh berubah. Suasana hati boleh berubah. Tapi makam, dia payah nak berubah. Sebab dia dah pasak, berpaksi pada lubuk jiwanya. Makam ni, tanda kedudukan jiwanya. Contohnya, makam syukur. Seorang yang mencapai makam syukur, apa sahaja yang berlaku pada dia, dia syukur. Kereta dia rosak, dia bersyukur. Terima kasih ya Allah. Dia demam, syukur. Syukur ya Allah. Ya. Apa sahaja ujian yang melanda dia, dia bersyukur. Bukan sahaja kesenangan datang, bersyukur. Ya. Bukan sahaja nikmat datang, dia bersyukur. Bukan sahaja anugerah datang, dia bersyukur. Ujian, musibah, malapetaka, bencana yang menimpanya pun dia bersyukur. Ini makam syukur. Makam syukur ni, hati dia sangat susah untuk tidak bersyukur. Ya. Dia dapat sedikit daripada yang sepatutnya dia dapat, pun dia syukur. Dia dapat habuan, dia dapat bahagian daripada sesuatu perkara. Sepatutnya dia dapat lebih. Tapi itulah habuan yang dia dapat. Dia bersyukur. Dia tak mampu nak merungut-rungut. Sebab dia dah mencapai suatu status hati yang sangat stabil. Sangat stabil. Ini panggil makam. Dia lain daripada hal. Makam ni dia lebih kukuh. Makam ni sesuatu yang lebih teguh. Sesuatu yang menandakan teguh. Keteguhan. Dia tak berganjak. Hati tak berganjak. Untuk nak dia merungut tentang sesuatu yang Allah Ta'ala timpakan dia dengan musibah, dengan bencana, dengan ujian, dengan dugaan, dengan cubaan. Dia tak mampu nak merungut-rungut. Tak mampu nak mempersoalkan, kenapa aku kena macam ni? Kenapa Allah bagi ujian macam ni? Kenapa aku kena macam ni? Kenapa? Dia tak mampu nak berkenapa dan kalau. Kalaulah. Kalau kau tak buat macam ni, mesti tak jadi macam ni. Dia tak ada berkalau-kalau. Dah memang Allah tetapkan. Syukur. Semua datang daripada Allah. Syukur. Ini makam syukur. Makam ni bermacam-macam jenis makam lah. Makam sabar. Makam syukur. Makam reda. Makam reda lebih tinggi daripada syukur. Makam syukur lebih tinggi daripada makam sabar. Ya. Ada pula dipanggil sebagai makam mahabbah. Makam mahabbah, makam kecintaan. Apa saja yang berlaku, segalanya dia menjalin percintaan yang lebih erat dengan Tuhannya, dengan Rabbnya, dengan penciptanya. Segala permasalahan yang datang dalam hayatnya, dia menjadikan itu sebagai sarana penambah percintaan antara dia dengan Allah. Maka alam ini menjadi pentas percintaan antara dia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Kerana yang mengatur alam ini Allah juga. Yang mentadbir Allah juga. Yang menyusun Allah juga. Yang menetapkan Allah juga. Yang menggerakkan Allah juga. Yang memperjalankan Allah juga. Jadi rasakanlah percintaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yakin, kedudukan yakin lebih tinggi daripada iman. Jadi apabila yakin bertambah, sesuatu yang berubah adalah makam. Makam kedudukannya lebih hebat daripada hal. Ya. Contohnya dipindahkan daripada satu makam ke makam yang lain. Contohnya daripada makam sabar kepada makam syukur. Makam sabar ni, apa saja yang menimpa dia, dia bersabar. Bersabar.
Dan itu suatu makam yang baik. Kerana dia dapat bersabar apa sahaja. Apa sahaja yang datang melanda dalam hidup dia, dia dapat sabar. Tapi, adakah itu segala-galanya? Tidak. Ada lagi makam yang lebih tinggi, iaitu makam syukur. Makam syukur lebih tinggi daripada makam sabar. Jadi apabila yakin bertambah, makam berubah. Dia boleh menyebabkan perpindahan ataupun perubahan, peningkatan makam. Jadi yang selama ni dia hanya bersabar saja. Sekarang dia bukan sekadar bersabar, tapi dia syukur dengan musibah yang datang. Sebelum ni dia sabar ni. Musibah datang dia sabar. Sabar ni bertahan. Bertahan, hanya bertahan. Hanya bertahan, tak ada apa-apa. Okey, dah. Bertahan. Sabar ni dia bertahan. Ya. Bertahan ni maksudnya natural lah. Neutral. Bencana datang neutral. Tahan. Dia tak pertikaikan, tak persoalkan, tak merungut. Ya. Tak berkeluh kesah. Sabar. Tapi makam yang lebih tinggi daripada makam sabar adalah makam syukur. Iaitu bencana datang, Alhamdulillah, Allah nak ampunkan dosa aku. Aku memang banyak lalai pada Allah. Baguslah Allah bagi macam ni, ingatkan aku lagi pada Allah. Alhamdulillah, terima kasih ya Allah. Terima kasih. Aku banyak leka padamu ya Allah. Ini sapaan cinta daripadamu ya Allah. Ini mesej cinta daripadamu ya Allah. Ini ayat cinta daripadamu ya Allah. Syukur. Alhamdulillah. Terima kasih ya Allah. Ingatkan aku yang sentiasa lupa. Kau bagi bencana ni sebab kau nak ampunkan dosa aku. Kau nak besarkan pahala aku. Engkau nak tingkatkan darjat aku. Terima kasih ya Allah. Ini makam syukur lebih tinggi daripada makam sabar. Dan apabila yakin bertambah lagi daripada makam syukur kepada makam reda. Makam reda ni makam yang puas hati. Dia bukan sekadar terima kasih. Terlalu berpuas hati. Satisfaction. Such satisfaction. Bukan sekadar terima kasih bila bencana datang. Reda ya Allah. Puas hati. Terlalu puas hati apabila Allah bagi dia apa. Sebab tu Maulana Jalaluddin Ar-Rumi mengatakan, aku suka dengan setiap permasalahan yang datang dalam hidupku. Kerana aku mengenali bahawa yang mendatangkan permasalahan itu amat mencintaiku. Iaitu Allah. Ya. Iaitu Allah. Jadi siapa yang mengenal Allah, hidupnya tenang di atas dunia ini. Dan di dunia ini kita tak dapat lari daripada permasalahan. Tak dapat lari daripada bermacam problem. Bermacam trouble. Daripada segenap arah. Daripada anak-anak kita. Problem daripada anak-anak kandung kita. Problem daripada menantu kita. Daripada biras kita. Daripada ipaduai kita. Daripada sepupu sepapat kita, saudara mara kita, pakcik makcik kita. Daripada daripada alumni kita. Rakan-rakan seangkatan kita. Macam-macam ujian datang. Problem, kewangan, kesihatan, ekonomi, pinjaman. Masalah rumah nak kena baiki. Masalah kereta nak kena baiki. Macam-macam problem. Jadi manusia apabila melihat bahawa setiap problem itu siapa yang mendatangkannya dan dia mengenal siapa yang mendatangkannya, maka hidupnya tenang. Ya. Maka dia jadi setiap problem yang memang setiap hari kita tak lekang daripada problem itu, jadi sarana pertambahan percintaannya dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tambah rindu. Tambah terima kasih, tambah syukur, tambah redha pada Allah Subhanahu Wa Taala. Syariat dijadikan untuk kamu sehingga kamu menuntut daripadanya, iaitu daripada Allah. Dengannya akan ganjaran untuk kamu. Syariat ini adalah suatu jalan yang kita tempuh. Jalan secara zahir yang kita inginkan sesuatu yang bersifat batin dalam jiwa kita. Syariat ini suatu yang kita jalankan hukum hakam secara zahir. Kita tunaikan solat dan kita lengkapkan rukun-rukunnya secara zahir.
dan juga ibadah-ibadah yang lain. Tapi di sebalik syariat yang secara zahir itu, apa yang ingin dicapai adalah sesuatu yang bersifat batin. Kita ingin mencapai Allah dalam jiwa kita. Hati kita ingin mencapai pengenalan kepada Allah. Hati kita ingin mencapai hakikat ma'rifatullah sebagai ganjaran kita menjalani syariat Allah Subhanahu Wa Taala. Maksud di sebalik ibadah yang kita jalankan di dunia ini adalah untuk mencapai pengenalan kepada Allah. Kita sujud dan terus sujud. Kita rukuk demi rukuk. Solat yang dilakukan, solat demi solat, solat demi solat. Apa yang nak dicapai di sebalik ibadah itu semua? Pengenalan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan pengenalan berkait rapat dengan ketauhidan. Semakin solat, semakin kita mengesakan Allah. Semakin kita dapat rasakan keesaan Allah. Seperti mana kebesaran Allah, hati kita merasakan kebesaran Allah, maka keesaan Allah juga hendaklah hati kita merasainya. Merasai ketunggalan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Baik, fasal yang ketujuh menyatakan bab hakikat. Setelah selesai menerangkan hal syariat dan perkara berhubung kait dengannya, Syekh Arsalan rahimahullah memulakan kalamnya pada bab hakikat. Kata Syekh, ya, gandingan kepada syariat adalah hakikat. Syariat sesuatu yang biasanya bersifat luaran, bersifat zahir. Dan hakikat adalah sesuatu yang bersifat batin. Itu bersifat dalaman, bersifat rohani. Maka bagaimana dalam perjalanan kita menuju Allah, syariat dan hakikat seiring. Bagaimana syariat dan hakikat itu selari. Jadi pada kalam hikmah kali ini membincangkan berkenaan hakikat. Wal hakikatu lahu hatta tatlubaha bihi lahu azza wa jalla haitsu la hina wa la ain fasyari'atu hududun wa jihatun wal haqiqatu la hadda wa la jihah. Maksudnya, bermula hakikat adalah semata-mata miliknya sehingga kamu menuntut akan hakikat itu dengannya, untuknya. Azza wa jalla, yang mana adalah dia, yakni Allah Ta'ala, tidak dalam tempoh masa dan tempat. Maka syariat itu adalah berhubung kait pelbagai batas, had dan sempadan. Sebaliknya hakikat pula tiada batasan dan tiada sempadan. Tuan-tuan dan perempuan yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, alam dunia ini segalanya berlaku dengan kehendak Allah. Segalanya berlaku dengan izinnya. Segalanya berlaku dengan kuasanya. Maksudnya Allah yang menggerakkan alam ini, Allah yang merupakan pelaku hakiki kepada apa saja yang terjadi pada alam ini. Menyebabkan kita pada malam ini duduk dalam rumah Allah ini kerana Allah yang datangkan kita. Dan kerana Allah yang memberlangsungkan kewujudan kita, lalu kita dapat berada dan wujud di dalam surau ini. Dan Allah yang membenarkan untuk surau ini ada, dan Allah dengan kuasanya yang sebenarnya Allah lah yang membina surau ini. Walaupun sebenarnya kontraktor ataupun orang yang membina surau ini, tapi siapa yang menggerakkan kontrak tersebut? Siapa yang menggerakkan buruh-buruh kasar untuk angkat simen, untuk angkat batu blok, batu bata untuk membina surau ini? Allah. Dan setelah ianya siap, siapa yang mengizinkan untuk dia terus tersergam, berdiri tegak seperti ini? Allah. Kalau Allah ingin melenyapkannya, Allah boleh dengan kekuasaannya melenyapkan sekelip mata. Bila Allah melenyapkan, kita tidak akan nampak sebarang dinding, sebarang atap. Kerana segalanya dalam genggaman kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila kita telah memahami segalanya
adalah kehendak Allah. Segalanya adalah kuasa Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Yang mana itu adalah hakikat. Maka di manakah batasan-batasannya? Kalau alam ini semuanya adalah lautan kehendak Allah dan lautan perbuatan Allah, jadi di mana nak tahu batasannya? Ya. Sebab selama segala yang berlaku dengan izin Allah, ya. Kalau tidak ada batasan, nanti orang masuk dalam rumah kita, ambil perabot kita, ambil peti ais kita. Dia kata, kenapa ni awak ambil saya punya barang? Ini bukan barang awak, ni barang Allah. Allah yang punya. Kita pun geram, kita masuk dalam rumah dia, ambil dia punya. Microwave, kita ambil dia punya. Ya, oven. Kenapa ni? Ni Allah yang punya. Kalau saya dapat ambil, bawa keluar daripada rumah awak, maksudnya Allah izinkan saya untuk bawa keluar. Kalau Allah tak izinkan, tak berlaku. Jadi kalau nak guna alasan Allah yang izinkan, segala berlaku dengan kehendak Allah, semua boleh buat. Tak ada benda haram. Tak ada benda haram. Sebab semua berlaku dengan kehendak Allah. Betul? Jadi manusia akan bermaksiat. Kenapa buat maksiat ni? Sebab Allah izinkan. Macam ada satu orang Islam di Zimbabwe. Dia ni dilahirkan sebagai seorang lelaki, tetapi dia ingin tukar jantina menjadi perempuan. Jadi orang-orang kampung, orang Islam marahlah. Kau dilahirkan sebagai lelaki, kau buat operation tukar jadi perempuan. Dia jawab apa? Dia kata, operation tu berlaku tak? Kata, ya, it happened. Who allowed it to happen? Orang Zimbabwe. How it happened and who allowed it to happen? Allah. So let it be. Allah wants me to change my sex. Dah. Kata, Allah yang izinkan aku. Maksudnya, operation tu tak berjaya, Allah tak hantar peti waktu operation tu berlaku. Allah tak hantar halilintar. Allah tak bunuh aku. Allah tak matikan aku waktu operation tu berlaku. Bermakna Allah nak benda tu berlaku. Berlaku dengan kehendak Allah. Allah yang izinkan, Allah yang restu benda tu berlaku. So benda tu sebenarnya okey. Bagi dia, okey. Sebab kalau Allah tak suka benda tu, Allah boleh matikan aku, dia kata. Waktu operation tu dibuat berlangsung. Nampak? Jadi hakikat, kalau nak kira hakikat, memang tiada batasan. Sebab alam ini lautan perbuatan Allah. Lautan perbuatan Allah tidak ada batasan. Alam ini lautan kehendak Allah. Kehendak Allah tiada batasan. Di mana batasan dia? Di situ Allah turunkan syariat. Allah turunkan syariat. Ini batasannya. Yang ni kau jangan beyond. Jangan cross over. Aku tetapkan bahawa kalau seseorang itu sudah menjadi pemilikannya, kau jangan ceroboh, kau tidak boleh mengambil hak orang lain, kau tidak boleh merampas, kau tak boleh mencuri, kau tak boleh merompak, kau tak boleh menyangak, kau tak boleh ambil tanpa izin, kau tak boleh bawa lari anak dara orang. Kenapa ni? Ni Allah punya. Bawa lari anak dara orang. Ni bukan kau punya, ni Allah punya. Kau tak baca ke firman Allah, walillahi mulkus samawati wal ard. Kepunyaan Allah segala yang berada di bumi dan di langit. Suka hati aku nak ambil apa? Allah yang punya. Memang hakikat sebenar Allah punya. Jadi syariat diturunkan, nabi-nabi diutus, rasul-rasul dihantar, kitab-kitab suci diturunkan, supaya di situ ada hudud, ada batasan, ada sempadan yang kamu kena jaga, yang kamu kena waspada.
yang kamu kena mencermatinya. Kamu jangan melanggar. Kamu jangan langgar batasan Allah. Kamu jangan langgar taman larangan Allah. Perkara-perkara yang diharamkan Allah itu semua taman larangan Allah. Taman larangan. Sebab Allah ni, apa yang Allah buat baik. Benda tu baik dan buruk tu di mata kita manusia. Ya. Sesuatu perkara itu baik dan buruk di mata kita, mata manusia. Tapi Allah sebagai pencipta kepada suatu perkara, Allah tidak menjadi buruk kerana mencipta perkara tersebut. Kenapa Allah ciptakan Dajjal? Kenapa Allah ciptakan syaitan? Kenapa Allah ciptakan nafsu, syahwat? Kenapa? Bagi Allah yang ciptakan, untuk Allah baik. Di sisi Allah, sifar nilai lah untuk apa yang Allah ciptakan. Kerana dia yang ciptakan. Dia tidak menzalimi sesiapa. Sebab dia yang ciptakan. Jadi menyebabkan seseorang itu zalim kerana manusia itu sendiri yang melanggar batasan Allah. Yang menjadikan sesuatu itu baik dan buruk di mata manusia, bukan di mata Allah. Ya. Jadi tak boleh siapa menuduh perbuatan Allah ni buruk dah. Kenapa buruk? Ialah dia yang ciptakan jin, syaitan, Dajjal, Ya'jud, Ma'jud, najis, air kencing, tai, dia yang ciptakan. Salahkan macam tu. Ya. Jadi perbuatan Allah SWT, ya, sifar nilai. Tetapi oleh kerana Allah maha baik, maka apa saja yang datang daripada Allah itu adalah baik. Yang nanti nilai baik dan buruk itu di sisi manusia. Ya. Jadi tak ada siapa boleh menuduh-nuduh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tak ada siapa boleh menyalah-nyalahkan Allah. Allah berkata dalam Quran, la yus'alu amma yaf'al wa hum yus'alun. Aku tidak akan ditanya terhadap apa yang aku lakukan terhadap alam ini. Tapi kamulah manusia, kamu akan ditanya, akan disoal terhadap apa yang kamu pilih. Apa yang kamu kerjakan di dunia ini. Apa yang kamu pilih. Ya. Jadi itu syariat Allah Ta'ala letak batasan. Ya. Kita tak boleh hidup seolah-olah dunia ini milik kita. Kita kena tahu kita milik Allah, alam ini ada pemiliknya. Allah tetapkan bahawa pada waktu-waktu tertentu kita wajib mengerjakan solat. Dalam waktu zuhur wajib mengerjakan zuhur. Dalam waktu asar wajib mengerjakan asar. Itu batasan yang Allah Ta'ala letak. Manusia tak boleh hidup, malaslah nak sembahyang. Masa aku punya, badan aku punya, tenaga aku punya, suka hati aku nak buat apa. Kalau aku tak nak solat, dah. Harta aku punya, suka hati aku nak bermaksiat ke, dengan aku nak beli arak ke, nak berzina ke, dengan duit aku, itu duit aku. Bermakna dia tidak membuat penyerahan total kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia tak tahu bahawa satu bulu roma dia pun bukan milik dia. Tidak ada sesuatu pun yang menjadi milik kita. Segala-galanya milik Allah, maka kita perlu perhatikan apa yang Allah perintahkan kita dan titahkan kepada kita. Apakah batasan dan taman larangan yang Allah Ta'ala telah bendung kepada kita untuk kita jangan langgar dia. Haram yang dimasukkan haram ni taman larangan. Berzina tu ya benda haram, tapi itu taman larangan Allah Subhanahu Wa Taala. Benda-benda yang diharamkan. Mekah dipanggil tanah haram. Jangan langgar, jangan biadab dengan Mekah, Madinah. Ini haramain. Tanah haram. Ya. Jangan main-main dengan tanah haram. Tanah suci. Holy land. Jadi jangan faham tanah haram di situ seperti kita faham dalam bahasa Melayu kita anak haram. Tak jadi nanti.
Tak ke mana. Hari Jumaat ini, waktu maghrib kita masuk bulan haram, Muharram. Bulan haram, Muharram. Bulan yang diharamkan. Maksud bulan yang suci. Ya. Maksud kita ta'zimkan bulan itu. 9 Muharram saja dah start untuk hari Tasu'a. Malam itu kita sahur, puasa hari Tasu'a, puasa hari Ashura, 10 Muharram, tambah lagi satu, hari yang ke-11 Muharram, 3. Kalau tak mampu 3 hari puasa, jadi 2 hari, 9 dan 10. Yang penting 10 tu. Tapi kenapa Rasulullah suruh tambah 9? Supaya tidak sama dengan orang Yahudi. Yahudi puasa hanya 10 Muharram. Jadi, supaya kita berselisih dan berbeza dengan mereka, kita puasa sehari sebelum hari Ashura ataupun sehari selepas. Ulama kata yang tak afdal, puasa 3 hari sekali. 9, 10, 11. Kalau tak mampu, pilih antara 9 dan 10 atau 10 dan 11 Muharram. Hari Jumaat ni masuk bulan Muharram, waktu maghrib. Ulama menganjurkan untuk kita membaca doa awal tahun dan doa akhir tahun. Kebiasaannya, doa akhir tahun dibaca sebelum maghrib dan doa awal tahun dibaca lepas maghrib. Iaitu lusa ni. Lusa. Rabu, Khamis, Jumaat. Kita masuk 1444 Hijrah. Jadi, kalau seorang tak mampu nak buat 9 dan 10 ataupun 10 dan 11, boleh tak dia buat 10 sahaja? Tak menjadi masalah. Kalau kemampuannya hanya dapat hari Ashura sahaja, 10 Muharram, silakanlah. Walaupun dapat 1 hari. Jadi yang tak afdal tadi 9, 10 dan 11. Kalau tak dapat tu 9 dan 10 atau 10 dan 11. Kalau tak dapat juga, sekurang-kurangnya jangan tinggalkan 10 Muharram. 10 Muharram tu pinnacle dia, kemuncak dia. Hari yang penuh keagungan, kita takzimkan dia dengan kita buat bersedekah. Potong kuku Bismillahi wa ala millati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, potong bulu, trim misai, kasih kemas. Nak niat mandi sunat hari Ashura, silakan. Mandi pagi-pagi. Saja aku mandi sunat hari Ashura kerana Allah Ta'ala. Ambil celak, pakai celak. Yang terbiasa pakai celak. Celak. Sempena hari Ashura. Banyakkan bersedekah, cari anak yatim, sapu kepala anak yatim. Kita tengok ada rumah-rumah anak yatim, cari rumah anak yatim, bagi sedekah, sapu kepala, mudah-mudahan Allah ampunkan dosa-dosa kita. Dan ulama mengatakan, luaskan perbelanjaan kamu kepada ahli keluarga rumah kamu. Kerana ia adalah amalan yang mujarrad. Saya kaji banyak kitab-kitab ulama-ulama yang terdahulu, sejak daripada zaman Imam Baqilani dan juga imam-imam zaman salaf, Imam Ahmad bin Hanbal dan lain-lain, mengatakan bahawa ada riwayat yang menyebutkan bahawa barang siapa yang meluaskan perbelanjaan untuk isi rumahnya pada hari yang ke-10 Muharram, nescaya Allah Subhanahu Wa Taala akan meluaskan rezeki untuknya untuk sepanjang tahun sampai tahun depan. Ulama mengatakan kami tidak pernah melepaskan amalan ini dan kami lihat ianya adalah sesuatu yang sangat mujarrab. Telah dicuba oleh ramai ulama mengesahkan memang kami cuba, ianya mujarrab, berkesan dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, maksud daripada kalam hikmah yang kita bacakan tadi bermakna perjalanan rohani kita di alam dunia ini bagaimana hati kita dapat mencapai Allah Subhanahu Wa Taala yang zatnya itu tidak terbatas, tidak dihadkan dengan mana-mana sempadan dan batasan. Zatnya tidak dapat didefinisikan dan tidak dapat dicapai dengan akal manusia. Maka bagaimana perjalanan kita di atas dunia ini dengan mengamalkan syariat, terus mengamalkan syariat, berlakunya penundukan, tertunduk hati, tertunduk kalbu, sehingga
Apa yang kita lihat di alam dunia ini yang penuh dengan image, rupa, bentuk dan paras, segala-galanya itu terhapus dalam jiwa kita apabila kita ingin mengenal Allah Subhanahu Wa Taala yang tidak berupa, tidak berbentuk. Ya. Maka di dunia ini kita lihat segala yang berbentuk, berupa, tapi apabila ianya sampai ke dalam hati kita, maka telah lenyap dan hilang segala image dan bentuk di alam dunia ini. Maka apa yang terbaki di dalam hati adalah merasai kewujudan Allah Subhanahu Wa Taala yang tidak ada batasan, yang tidak ada had, tidak ada limit, tidak terbatas dengan waktu, tidak terikat dengan sebarang masa, tidak tertakluk kepada past, present dan future tense, kerana past, present dan future hanya berlaku kepada makhluk, hanya berlaku kepada manusia, manakala Allah tidak tertakluk dan tidak terikat dengan waktu yang lampau, sekarang dan akan datang. Kerana masa itu sendiri adalah makhluk Allah Subhanahu Wa Taala, maka apabila kita mengerti bahawa Allah zatnya tidak terbatas, tidak ada limit, tidak ada definition, maka hati merasai kebesaran dan keagungannya yang tidak dapat digambarkan dan diimajinasikan dengan akal, tetapi fakulti hati dapat merasainya dan dapat menyaksikannya. Demikian keajaiban Allah SWT menciptakan kalbu manusia untuk merasakan kebesaran Allah, untuk merasa kehebatan Allah, untuk merasa kekuasaan Allah, untuk merasa kebesaran Allah, untuk merasa keesaan Allah, untuk merasa kekuasaan Allah, untuk merasa keperkasaan Allah, untuk merasa ketunggalan Allah, untuk merasa ketinggian Allah, untuk merasa kesucian Allah, untuk merasa kekuasaan kerajaannya, luas pengetahuannya meliputi segala-galanya, merasakan pengliputannya, merasakan kebersamaannya, merasakan kedekatannya, merasakan kehampirannya, merasakan kewujudannya. Hati dapat merasa, walaupun zatnya itu tidak terbatas. Tapi yang image rupa ini sebagai perantaraan sahaja untuk kita mengerti dan hadam tanda-tanda kebesaran dan ayat-ayat yang membawa kita kepada pengenalan kepada Allah. So what we saw here, what we see here in universe, in this world, is a science to bring our heart to Allah Subhanahu Wa Taala. It is a sign that we have to take to recognize Allah Subhanahu Wa Taala. This is the place that we take a recognition of Allah Subhanahu Wa Taala. This is the place. Ini pentasnya, ini alamnya. Ya. Yang berupa berbentuk, tetapi apabila dia menusuk ke dalam kalbu kita, dalam pengenalan kepada Allah, hilang segala image. Sebab kita tak boleh bayangkan Allah itu berupa berbentuk. Tidak. Ya. Wallahu a'lam, sampai di situ insya-Allah. Kita akan sambung pada fasal yang ke-8 jika diizin Allah. Kalau Allah tak izin, kita tak sambung fasal yang ke-8. Kalau Allah tak izin, kita berhenti di fasal yang ke-7. Tapi kalau izinkan, kita sambung fasal ke-8. Ya, segala dalam takluk kuasa, kudrat, kehendak dan izin ilahi. Wallahu a'lam. Moga Allah kurniakan kita kesudahan yang baik dan jauhkan kita daripada kesudahan yang buruk. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita tangguh majlis kita dan tasbih kifarah dan surah wal asr. Subhanallah bihamdih, subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr. Innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilu salihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.